Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin sidang Jumaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan yang hadir pada petang ini. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan yang akan mendapat kejayaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan. Dan ingatlah sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim, suratul Qalam, ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar. Seorang penyair, Ahmad Syauqi Beg, dalam satu bait syairnya menyatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu
zahabat akhlaquhum zahabu, atau kama qala syair. Kata Ahmad Syauqi baik, sesungguhnya umat itu cemerlang, gemilang, terbilang mereka kerana akhlak mereka. Jika sekiranya akhlak mereka hilang, maka kecemerlangan dan kegemilangan mereka akan hilang bersama-sama dengan akhlak yang hilang itu. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, akhlak dalam Islam merupakan buah hasil daripada penanaman pokok. Pokok merupakan akidah. Tunjang kepada pokok merupakan akidah. Batang pokok, cabang-cabang pokok merupakan amal ibadah. Dan buah terhasil daripada akidah dan ibadah. Oleh kerana itu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kita perlu berakhlak dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada akhlak sesama manusia secara langsung. Kita berdepan dengan manusia. Kita bersama-sama dengan manusia, dengan sahabat-sahabat kita secara langsung. Maka kita juga perlu menjaga akhlak. Begitu juga jika sekiranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita secara tidak langsung, yang kita sebut pada hari ini berada di alam maya. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang berbahagia, khutbah pada petang ini ingin mengupas mengenai salah guna media sosial. Muslimin sidang jemaah yang berbahagia, teknologi merupakan satu nikmat kepada akal manusia. Satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat akal. Dengan akal manusia boleh mereka cipta apa sahaja yang mereka mahu. Termasuklah kita sekarang berada di puncak kegemilangan akal manusia. Kita boleh bercakap dengan sesiapa sahaja di mana sahaja. Dan kita boleh melihat kepada wajah tanpa kita berada di hadapan mereka. Ini adalah nikmat akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawasanya segala pekerjaan itu adalah merupakan kebaikan selama mana ia ditunjang oleh akal dan agama. Kemajuan apa sekalipun selama mana ia ditunjang oleh akal, tidak bercanggah dengan akal dan tidak bercanggah dengan agama, ia merupakan satu kebaikan. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, apabila ia digunakan untuk kejahatan dan perkara-perkara yang tidak baik, maka teknologi itu dianggap teknologi yang dilarang oleh syarak. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Sadaqallahul azim. Surah Luqman. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ada dalam kalangan manusia orang-orang yang membelanjakan harta mereka untuk membeli alat-alat hiburan sebagaimana yang ada pada hari ini, sama ada TV, sama ada handphone, apa sahaja alat-alat yang boleh menghiburkan kita. Maka ramai dalam kalangan kita yang membelanjakan harta kita untuk membeli alat-alat hiburan moden ini, liyudilla an sabilillah, untuk dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhizaha huzwa, dan mereka menjadikan agama ini sebagai suatu yang olok-olok, sebagai suatu yang main-main.
ulaika lahum azabum muhin, bagi mereka azab yang hina. Tuan-tuan muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, tidak salah kita menggunakan teknologi yang ada. Hari ini mengikut kajian Januari 2012, sebanyak 69% rakyat Malaysia daripada 29 juta rakyat Malaysia hari ini menggunakan internet dengan pelbagai aplikasinya. Ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan Twitter, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan WhatsApp dan pelbagai. Itu adalah media sosial. 62% daripada 29 juta rakyat Malaysia dan 87.9% menggunakan Facebook. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, apabila kita melihat dan kita menekuni dalam kalangan masyarakat kita hari ini, mereka menjadikan media sosial ini sebagai sesuatu yang pertama sekali membawa kepada unsur kemaksiatan. Berlaku pendedahan aurat. Contohnya, berlaku pendedahan aurat. Seorang perempuan tidak akan menunjukkan auratnya kecuali ia keluar daripada rumahnya. Itu pun kalau ia tidak bertudung. Tetapi seorang perempuan hari ini tidak perlu keluar daripada rumah mereka untuk menunjukkan aurat mereka kepada lelaki yang ajnabi yang boleh kahwin dengan mereka hanya sekadar dengan selfie dan masukkan ke dalam Facebook, masukkan ke dalam Twitter, hantar kepada grup WhatsApp dan sebagainya. Maka auratnya terdedah. Itu unsur maksiat. Ini yang dikatakan liyudilla an sabilillah. Mereka menggunakan alat-alat canggih ini untuk sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pendedahan aurat, berlaku pembukaan keaiban manusia. Aib manusia dibuka seluas-luasnya dalam media sosial. Berlaku pergaduhan sama-sama ahli dalam Facebook, dalam WhatsApp. Semua ini adalah unsur maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah unsur buang masa. Kita dalam kalangan kita, lebih-lebih lagi remaja yang berada di hadapan saya mungkin pada petang ini, menghabiskan masa berjam-jam melayan Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Sedangkan masa itu kalau digunakan untuk menghafaz Al-Quran, dia boleh hafaz dalam masa 2-3 tahun, dia boleh ingat Quran. Kalau dia guna untuk menghafaz Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menghabiskan banyak menghafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buang masa bukan sahaja remaja, berlaku juga dalam kalangan retua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Berlaku persisian faham antara suami isteri, pergaduhan, perceraian, hasil daripada media sosial. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaah yang berbahagia. Oleh kerana itu saya nak bagi panduan pada petang ini kepada muslimin yang hadir, mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada isteri kita di rumah ataupun isteri-isteri dan anak-anak kita. Panduan bagaimana kita nak menggunakan media sosial supaya berada di atas akhlak yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaah yang berbahagia. Ulama-ulama hadis mengatakan ada 4 hadis yang menjadi induk dalam akhlak ini. Ada 4 hadis yang menjadi induknya. Yang pertama ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Sabda Nabi SAW, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap perkara yang benar sahaja, perkara yang baik sahaja. Auliyasmud, kalau tidak ada perkara yang baik yang nak diperkatakan, liyasmud, maka hendaklah ia diam sahaja. Itu panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi panduan daripada Yahudi yang menjadi sumber, yang menjadi pereka kepada alat-alat canggih pada hari ini, termasuk WhatsApp itu. Mereka mengatakan jangan diam. Ahli grup tak boleh diam. Siapa diam akan dibuang daripada grup. Mereka mahu grup itu sentiasa menulis, sentiasa memposkan apa-apa yang perlu 24 jam sehari. Kalau ada ahli kumpulan, kadang-kala ahli kumpulan ada yang aktif, ada yang separuh aktif, ada yang silent reader. Kalau ada grup yang sunyi sepi tanpa post, maka ada dalam kalangan ahli grup akan menghantar mesej ataupun klip video dan sebagainya, mengatakan, mana semua ni, tidur ke? Betul atau tidak? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, itu Yahudi. Sedangkan Nabi mengatakan, falyakul khaira aw liyasmut. Kalau kamu nak WhatsApp perkara yang baik-baik saja, pastikan kita tapis dahulu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kamu satu berita, satu artikel, satu WhatsApp, satu message, fatabayyanu, hendaklah kamu pastikan betul-betul dahulu ia adalah sah dan sahih, supaya kamu tidak memusibahkan kepada orang lain dengan kejahilan yang kamu ada, dan kamu akan menjadi orang yang menyesal selepas daripada itu. Tapi setiap mesej yang datang ke dalam handphone kita, kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jari kita yang menyentuh skrin smartphone kita, dan kita menghantarkan kepada grup yang banyak perkara yang tidak betul. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Surah Yasin. Hari ini kata Allah, yakni hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, yakni lidah mereka daripada berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami jadikan kaki mereka sebagai saksi, tangan mereka sebagai saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita yang memilih mesej, tangan kita yang menekan tombol send akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Inilah tujuan solat dan juga khutbah Jumaat, untuk berpesan kepada hamba-hamba Allah, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Hadis Abu Hurairah, Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik perangai akhlak seorang Muslim itu ialah ia meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kitab yang nipis sahaja, Penawar Bagi Hati, dalam membahaskan permasalahan lidah, dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah. WhatsApp juga dikira dosa lidah.
apabila kita menghantar itu, kalau ia merupakan maksiat maka dikira dosa lidah. Dalam membahaskan dosa lidah ini, beliau mengatakan bahawasanya di antara perkara yang sia-sia yang dilakukan oleh lidah ialah menceritakan segala perjalanan yang ia pergi. Kita pergi ke Kuala Lumpur, kita ambil gambar, kita masuk dalam WhatsApp. Kita pergi muzium, kita ambil gambar, kita masuk dalam WhatsApp. Kita pergi stadium, bergambar dengan kiper, kita masuk dalam WhatsApp. Di mana saja kita pergi, kita hantar location, lokasi di mana kita berada dengan menggunakan alat yang canggih itu. Ini perbuatan sia-sia, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Perlukah kita menceritakan segala pergerakan kita? Sudah pasti tidak perlu. Apabila perkara itu tidak perlu, maka ia masuk perkara sia-sia. Kalau kita seorang yang kaya, kita meletakkan diri kita dalam bahaya, sebab tempat itu mungkin ramai perompak dan penyamun. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, perkara sia-sia, ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Tidak berdosa kita hantar gambar itu, tapi di segi sia-sia, orang beriman tidak melakukan perkara sia-sia itu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul azim. Suratul Mu'minun. Berjayalah orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka dan orang-orang yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Kita menceritakan kepada sahabat grup kita perjalanan kita adalah perkara sia-sia, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kemudian kita menceritakan segala makanan yang kita makan. Kita makan laksa, kita ambil gambar, kita hantar dalam grup kita makan laksa. Apa sahaja gambar makanan kita akan ambil, kita akan snap, kita akan masuk dalam grup. Yang ini berdosa. Jika sekiranya kita tidak memberikan kepada kawan kita dalam grup itu 150 orang maksimum laksa itu, maka kita menanggung dosa. Kenapa kita suka mencari dosa yang percuma? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, member di rumah pukul 12 malam, kita hantar gambar laksa. Di mana dia nak cari laksa? Kempunan dia malam tu. Bila dia kempunan malam tu, kita menanggung dosa dia tak dapat makanan tu. Siapa suruh cari pasal? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, jangan buat benda macam tu. Sia-sia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, itu di antara contoh yang dilakukan, boleh dikatakan majoriti masyarakat Islam di Malaysia sahaja. Tak kira lagi negara-negara lain, tuan-tuan, buang masa dengan perkara yang seumpama ini. Itu hadis yang kedua. Kita jaga hadis itu, insya-Allah kita tidak akan menjadi hamba Allah yang melakukan perkara yang sia-sia dan tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan agama sia-sia, Islam bukan agama buang masa. Islam agama yang menjaga masa. Dan agama yang sungguh-sungguh bila melakukan satu-satu perkara. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, hadis yang ketiga. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh seorang sahabat, seorang lelaki datang jumpa Nabi, maka Nabi tanya, minta satu nasihat. Maka Nabi kata, la taghdab, faraddada mirara. Nabi kata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi ulang banyak kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan WhatsApp yang kita ada hari ini, berapa banyak kes yang menjadi yang tercetusnya perbalahan antara ahli grup. Sebab kita tidak melihat kepada mukanya. Kita tidak melihat kepada percakapannya. Kita hanya baca saja mengikut selera kita. Dia tulis lain, kita baca dengan nada lain. Dia tulis nada lembut, kita baca nada keras. Dia tulis kamu pergilah sana, kita baca kamu pergilah sana. Maka dia akan menimbulkan perbalahan
dalam kalangan ahli grup, maka jangan marah. Nabi sebut la taghdab, jaga yang tu. Buat pertemuan face to face, muka dan muka, bertemu muka dan muka, bukan bertemu di alam maya. Maka kita akan melihat dia bercakap macam mana, kita akan melihat nada suaranya macam mana. Maka ia sesuatu kelainan daripada kita hanya membaca dan melihat di alam maya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, tidak beriman, yakni tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, sehinggalah dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis daripada Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Muslimin yang dirahmati sekalian, kalau kita berpegang dengan hadis ini, maka tidak ada sebarang fitnah dan sebarang pembukaan aib di alam maya. Sebab kalau kita tak suka, kita difitnah di alam maya. Dan kalau kita tak suka, aib kita dibuka di alam maya, maka kita sendiri tidak akan melakukan fitnah, dan kita sendiri tidak akan membuka aib sahabat-sahabat kita yang ada. Maka semua akan menjadi harmoni. Inilah yang dituntut dalam Islam, akhlak. Sama ada sesama manusia secara direct, secara langsung, ataupun akhlak apabila kita berada di alam maya. Sesiapa yang ada handphone di tangan, yang mempunyai aplikasi-aplikasi yang pelbagai, maka perlu menghadami, perlu mendalami, perlu menekuni hadis-hadis yang saya baca ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan juga bertakwa, sekaligus kita menjadi hamba Allah yang berakhlak, sama ada dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Jadikan tazkirah ataupun khutbah pada petang ini sebagai panduan kepada kita, untuk kita jadikan panduan kepada kita sendiri, sampaikan pada isteri-isteri kita di rumah, sampaikan kepada anak-anak kita. Jika sekiranya kita tidak mengendahkan nasihat, sama ada dalam khutbah ataupun tazkirah ataupun kuliah-kuliah agama, maka dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmu allazina la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ialah yang pekak. Dengan arti kata bukan pekak yang sebetulnya, tapi buat-buat pekak. Dengar tazkirah, dengar khutbah, dengar ceramah, tak ambil faedah, tak ambil pusing, tak ambil panduan. Al-bukmu dan juga bisu, tak sampaikan pada orang lain. Dengar tu dengar, tapi tak sampaikan. Kita jangan jadi manusia macam ni. Sebab Allah menyebut inilah manusia, sejahat-jahat manusia yang melata di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. As-summu pekak, al-bukmu bisu. Allazina la ya'qilun, mereka tak pernah nak berfikir dengan apa-apa yang disampaikan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنزل السلامة والعافية والبركة على مالكنا yang di-Pertuan Agong Malaysia Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin As-Sultan Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Al-Marhum As-Sultan Badli Shah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول